Pada 27 Mac tahun 2015 yang lalu, wartawan CRTV telah menulis dalam Facebooknya tentang makhluk halus dikenali makhluk jin yang berbondong-bondong datang ke alam manusia semata-mata untuk mendapatkan air. Ini memungkinkan juga alam makhluk terbabit telah kekeringan air. Walaupun benar atau tidak, makhluk jin sebenarnya gemarkan kebebasan dan suka pergi dan balik ke alam manusia kerana itulah sifat makhluk terbabit yang gemar ke sana kemari menurut kehendak sendiri. Makhluk jin sebenarnya tidak suka tinggal menetap di alam dan dalam kelompoknya, sebab itu mereka akan menjelma di alam manusia sehingga kadang-kadang dapat dilihat oleh segelintir manusia yang dibukakan hijab mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeza pula dengan makhluk bunian yang suka hidup berkelompok dalam koloni mereka sahaja, tidak suka mengganggu sehingga menyusahkan makhluk lain, khususnya manusia dan jin. Makhluk bunian suka bantu-membantu dan tolong-menolong di kalangan mereka. Sebab itulah jarang manusia melihat makhluk berkenaan, walaupun ada segelintir di kalangan manusia yang mendakwa makhluk jin dan bunian adalah dari makhluk yang sama. Hakikat sebenarnya, makhluk jin dan bunian adalah makhluk yang berbeza dari banyak segi, sama ada taraf hidup, pekerjaan, bentuk tubuh dan rupa parasnya juga berbeza. Membicarakan tentang makhluk halus ini, sebelum ini seringkali penulis bertembung dan melihat makhluk jin di mana-mana sahaja, sama ada di kawasan halaman rumah, di jalanan dan sebagainya. Namun tidak pernah melihat kelibat makhluk bunian sebagaimana yang dimaksudkan. Sehinggalah kejadian berlaku pada 29 Mac tahun 2015 bermula jam 2 hingga 4 pagi. Segalanya bermula pada 28 Mac tahun 2015, iaitu hari Sabtu, setelah penulis pulang dari merakam foto dan mendapatkan bahan-bahan berita untuk disiarkan dalam majalah CRTV. Setelah tiba di rumah, penulis terus melakukan solat zuhur tanpa membersihkan diri kerana badan terlalu panas dan berkeringat, dengan hanya menyapu sedikit air ke serata tubuh. Sementara menunggu waktu asar berkumandang, penulis baring sekejap di atas tilam dengan menanggalkan baju yang dipakai ketika solat itu. Dengan tidak disangka-sangka, penulis tertidur. Dalam tidur itulah penulis yang mungkin juga bermimpi sedang menjadi imam solat kepada satu golongan atau koloni lelaki yang tidak dikenali yang bilangannya agak ramai di atas sebuah masjid. Wajah mereka agak bulat. Kelihatan juga sebahagian rambut mereka yang hitam dan telah beruban. Penulis tersedar setelah mengucapkan kalimah Assalamualaikum ke sebelah kanan dan kiri. Jadi penulis berasa malu kerana ketika tertidur tadi, penulis menanggalkan baju, tetapi bagaimana pula ketika menjadi imam, penulis siap memakai baju. Kejadian berkenaan tidak selesai setakat itu sahaja kerana kejadian memasuki sebuah alam dan dapat melihat serta bertutur dengan makhluk yang tidak pernah dilihat sebelum ini, seolah-olah kejadian tersebut benar-benar di alam realiti. Tempat terbabit penulis telah memasukinya sebanyak 2 kali tetapi tidak menemui penghuninya, dan pada 29 Mac tahun 2015 itu adalah kali ketiga dengan melalui jalan yang sama. 2 kali dulu sekadar melihat alam mereka yang hampir sama dengan alam manusia, jin dan bunian itu. Tetapi kali ketiga ini dapat melihat dan bertutur dengan makhluk itu sekali. Sebelum kejadian dapat menapak ke alam makhluk itu berlaku, penulis cuba melelapkan mata untuk tidur jam 2 pagi dengan cara mengiring ke sebelah kiri dan kepala menghala ke arah kiblat. Penulis merasakan hanya sekejap sahaja selepas baring secara mengiring itu, penulis tiba-tiba seperti berjalan kaki seorang diri di sebuah tebing sungai yang kadang-kadang berjalan di dalam air. Kaki terkena air tetapi dirasakan tidak basah. Dalam sungai yang jernih airnya itu tidak kelihatan sebarang makhluk yang hidup, baik ikan, ular maupun buaya. Sementara di sebelah kirinya pula terdapat hutan tebal yang berbukit.
Ketika sedang melalainya didapati bumi dan suasananya agak basah. Dalam hati penulis terdetik mungkin hujan telah turun awal di alam itu. Malah kelihatannya ketika itu cahaya mentari sedang menerobos di daunan pokok dan dalam agakan hati penulis mungkin ketika itu jam 5.30 atau 6.30 petang melihatkan suasananya yang remang-remang itu. Sementara di alam manusia pula pada masa itu jam 2 pagi. Setelah berjalan agak biasa tanpa menoleh ke belakang, kanan atau kiri, penulis akhirnya tiba di sebuah kawasan yang agak cantik, di mana kelihatan daun-daun kayu yang gugur seperti tersusun indah, seolah-olah ada yang menjaganya. Paling menarik apabila penulis tiba di sebatang palang kayu yang seolah-olah sebagai penutup pagar kawasan terbabit. Dalam keadaan itu, penulis kemudiannya terdengar bunyi suara mendayu-dayu seperti suara gadis sedang mendendangkan lagu merdu. Sebelum ini pernah tiba di situ tetapi tidak mendengar suara sebagaimana yang dimaksudkan. Bahasanya memang tidak pernah diketahui, bukannya dialek Kelantan atau bahasa Melayu, mungkin bahasa makhluk itu. Cuma yang enak didengar ialah suara si pemiliknya sedang mendendangkan lagu itu. Disebabkan ingin mengetahui siapakah yang pemilik suara itu, penulis membuka kata dan bertanya secara jelas, sedapnya suara siapakah itu? Dengan tidak disangka-sangka, menjelmalah 3 gadis bertubuh montok sekitar 4 hingga 5 kaki sahaja berbanding makhluk jin berketinggian 6 hingga 8 kaki yang seolah-olah telah mendengar suara penulis berkata seperti itu. 2 gadis sedang berdiri dengan mengenakan pakaian seperti sket labuh. Terdapat bunga-bunga kecil yang disunting dengan tali melilit di atas kepalanya sebagai topi, manakala di leher masing-masing dililit bunga-bunga seperti di atas kepala itu juga. Lagaknya seperti gadis di Miami, Amerika Latin. Sementara yang seorang lagi sedang baring mengiring seperti ikan duyung. Lagaknya seperti anak perempuan seorang ketua. Penulis merasakan ketiga-tiga gadis itu adalah anak dara melihatkan watak mereka. Kedua-dua gadis yang sedang berdiri itu, wajah mereka bercampur putih dan sedikit warna coklat. Sementara gadis yang sedang baring seperti ikan duyung itu, wajahnya agak gelap berwarna coklat. Melihat wajah dan rupa mereka seperti kaum orang asli. Setelah melihat ketiga-tiga gadis itu, penulis bertanya lagi di antara mereka, suara siapakah yang menyanyi itu? Lalu dijawab oleh salah seorang dari 2 gadis itu sambil menunjukkan kedua-dua tangan ke arah gadis yang sedang baring mengiring seperti ikan duyung itu sambil mengukir senyuman kepada penulis. Penulis kemudiannya melihat ke arah pemilik suara itu yang juga seorang gadis yang bersuara merdu yang sedang baring itu sambil melemparkan senyuman malu kepada penulis kerana identitinya telah diketahui. Dengan tiba-tiba muncullah 2 lelaki yang bertubuh sasa, dada dan bodinya berketul dengan mengenakan seluar jeans berwarna biru tua yang telah lusuh tanpa memakai baju. Disebabkan kedua-duanya tidak memakai baju, dapat dilihat bentuk tubuh mereka berbanding dengan makhluk jin yang sentiasa memakai baju. Kelihatan bagi penulis, 2 lelaki itu adalah pemuda yang sasa, tampan dan kacak. Salah seorang darinya memandang ke arah penulis seraya memberikan amaran supaya tidak menegur atau mengganggu ketiga-tiga anak dara itu. Barulah penulis mengetahui bahawa jika ada lilitan bunga-bungaan di leher itu, tandanya gadis yang masih dara dan tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki di kalangan makhluk mereka. Dapat disimpulkan salah seorang pemuda tampan itu melarang, menegur atau mengganggu ketiga-tiga gadis itu dengan apa cara sekalipun kerana katanya hal itu akan diketahui oleh penghulunya yang melarang mana-mana gadis ditegur atau diganggu. Penulis menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh pemuda tampan itu dengan menyatakan penulis bersedia menunggu kehadiran kerana ingin melihat wajah sebenar penghulu bunian sebagaimana yang dinyatakan oleh pemuda itu. Seketika kemudian muncullah dari bahagian atas di hadapan penulis objek yang menyerupai seekor buaya, bentuk zahirnya yang kelihatan seperti tilam kekabu yang menyerlahkan sinar gemerlapan berwarna kekuningan seperti emas. Beberapa saat selepas itu, kelihatan suasana sekitarnya
terang benderang dengan cahaya kuning keemasan. Penulis agak ketika itu penghulu bunian telah tiba, lalu penulis terpandang di antara pokok-pokok kayu yang dapat diterangi cahaya kilauan emas itu berlubang seperti pintu masuk yang seakan sebuah khemah atau rumah yang boleh dimasuki. Lalu penulis memasuki salah satu pokok di antara pokok-pokok yang tersusun rapi di kawasan itu dengan hasrat untuk melihat wajah penghulu mereka dari jarak dekat. Namun, penghulu makhluk berkenaan tidak datang menemui penulis, sebaliknya gaib dari situ. Selepas penghulu bunian yang dimaksudkan itu telah gaib, ketika itulah penulis tersedar. Melihat jam di dinding rumah penulis menunjukkan jam 4 pagi. Tiba-tiba hujan lebat turun mencurah di luar rumah. Terlalu pantas masa di alam mereka, penulis agak antara 2 hingga 5 minit sahaja berbanding di alam manusia sehingga mencecah 2 jam. Penulis kemudiannya melakukan qiyamul lail dengan menunaikan solat tahajud, membaca Al-Quran dan berzikir seperti yang selalu dilakukan. Dalam konteks ini, jika benar makhluk berkenaan yang bertubuh montok berukuran di antara 4 hingga 5 kaki itu adalah makhluk bunian, sudah jelas ia berbeza dengan makhluk jin kerana makhluk jin berketinggian di antara 6 hingga 8 kaki.